Okey, seterusnya Syahida, kita nak juga bercakap tentang dalam situasi ekonomi, apa yang kita bimbangkan adalah berkenaan tentang kejatuhan nilai mata wang ringgit berbanding US dollar ataupun dolar Amerika. Jadi bagaimanakah kesannya kepada kuasa beli pengguna dan juga nilai harga barang apabila kejatuhan mata wang ringgit berbanding mata wang utama dunia tersebut? Ya, jadi kita nak kongsi pada anda bagaimana kesannya kejatuhan nilai ringgit ni, dan adakah ini situasi yang perlu kita bimbangkan secara total, dan bagaimana cara untuk kita mengatasi situasi-situasi yang mungkin akan memberikan mudarat kepada kita disebabkan oleh kejatuhan nilai ringgit ini. Kami bawakan bersama dengan seorang tetamu di studio, iaitu Profesor Mahir Dr. Baharum Abdul Hamid selaku penganalisis ekonomi Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam INSAF. Juga untuk pengetahuan anda, kita bawakan seorang lagi tetamu sebenarnya menerusi panggilan Google Meet, iaitu Profesor Mahir Dr. Ruhaini Muda selaku Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA. Okey, terima kasih Dr. Baharum bersama dengan kami. Juga terima kasih Dr. Ruhaini bersama kami pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersama dengan Dr. Ruhaini seketika nanti. Cuma kita mulakan dengan Dr. Baharum terlebih dahulu. Ya, kita sedia maklum berkenaan tentang gambaran kejatuhan nilai mata wang ringgit berbanding dolar Amerika yang selalu ditambat dengan mata wang dunia itu. Cumanya, ya mungkin berbanding dolar Amerika atau dolar Singapura, kita sedikit nilai itu jatuh. Tetapi berbanding dengan mata wang lain seperti yen, renminbi ataupun won, mungkin nilai mata wang kita sedikit meningkat seperti mana dilaporkan oleh Menteri Keuangan sebelum ini. Jadi bagaimana kita melihat perbezaan dan juga perbandingan antara nilai mata wang yang dibandingkan dengan US dollar dan juga dengan beberapa mata wang lain dunia yang juga turut terkesan akibat situasi ekonomi ini? Okey, terima kasih Ismail dan Syahida. Pertama sekali kita harus melihat kejatuhan nilai mata wang ini daripada konteks yang agak luas. Kesannya adalah berbeza. Dia mengikut kemampuan serta mengikut kebiasaan. Kenapa seringkali kita membicarakan mengenai mata wang dengan USD? Sebab USD adalah mata wang yang paling luas digunakan untuk perdagangan, sebagai vehicle currency dan sebagainya. Jadi kejatuhan nilai mata wang ni bagaimana kesannya terhadap rakyat? Jika rakyat adalah membelanjakan sebahagian besar daripada pendapatannya untuk membeli barangan tempatan, mereka ini adalah yang paling kurang terkesan. Mereka yang membeli banyak barangan import, mereka ini agak terkesan sebab mereka terpaksa membayar nilai yang lebih untuk barangan yang senantiasa mereka. Begitu juga dengan pengeluar. Pengeluar yang menggunakan barangan import sebagai bahan asas, bahan mentah untuk pengeluaran barangan mereka. Mereka ini juga agak terjejas. Tetapi ada kebaikan juga daripada kejatuhan nilai mata wang ini. Ianya bukan buruk semata-mata. Kebaikannya adalah barangan Malaysia akan menjadi lebih menarik, lebih murah berbanding dengan barangan lain. Barangan dan perkhidmatan Malaysia sekarang ini akan lebih digemari. Maka kita menjangkakan ekspor kita akan meningkat. Begitu juga sektor pelancongan. Negara akan menjadi destinasi yang lebih digemari disebabkan kadar pertukaran ini, maka ia menjadi lebih murah untuk melancong ke Malaysia. Sektor pendidikan, mereka pelajar-pelajar luar negara yang ingin datang ke hub pendidikan negara, maka ini akan merangsangkan lagi. Jadi kita harus melihat daripada konteks yang agak luas. Bukan kita kata kita nakkan mata wang kita terus menurun, tidak, tetapi kita harus melihat daripada konteks pro dan konnya. Okey, untuk Prof Mahir Dr. Ruhaini sendiri, apabila kita bercakap berkenaan dengan nilai ringgit ini, kalau nak dibandingkan dengan mata wang negara lain, semua mengalami kejatuhan, cuma Malaysia jika nak dibandingkan dengan negara-negara luar seperti yen dari Jepun dan sebagainya, dibandingkan itu kestabilan nilai ringgit lebih daripada yen tersebut. Jadi pada pandangan doktor sendiri berkenaan dengan situasi ini, apakah antara kelebihan yang kita boleh ambil berkenaan dengan situasi sekarang ini? Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Syuhaida dan Ismail. Saya bersetuju dengan apa yang telah dibincangkan oleh Dr. Baharum sebentar tadi. Penurunan nilai ringgit kita perlu melihat secara konteks yang lebih luas. So berbanding dengan harga nilai ringgit berbanding dengan rantau ASEAN, so Malaysia mungkin menjadi satu kelebihan di mana
pengeksport akan mendapat nilaian yang lebih banyak kerana harga barangan kita adalah lebih rendah berbanding dengan nilai serantau. Namun begitu, untuk di dalam domestik itu sendiri, kenaikan harga barang lebih memberi kesan, especially apabila saya bercakap mengenai landscape social. So dia memberi kesan secara langsung kepada masyarakat, terutamanya beberapa golongan yang secara direct memerlukan keperluan asas untuk kehidupan. Okey, itu saya nak korelasikan dengan tadi Dr. Baharum ada bercerita tentang ia mungkin meningkatkan prospek ekspor kita. Cuma persoalannya apabila kita bercakap tentang ekspor, ekspor apa yang akan meningkat? Kerana kalau boleh kita lihatkan, kalau dari segi komoditi kita juga bersaing dengan Indonesia untuk minyak sawit dan sebagainya. Mungkin elektronik ataupun pembuatan sarung tangan getah juga mungkin sedikit menurun berbanding pada ketika COVID dan sebagainya. Jadi apakah kita boleh menggambarkan rasio antara ekspor dan juga import itu? Ya, sebenarnya import itu kita lebih banyak dilaksanakan, juga dilakukan dan juga akan membebankan mata wang dan juga keuangan kita berbanding dengan hasil dapatan daripada ekspor, Doktor. Betul apa yang Ismail kata tadi, apabila kita mengatakan berbanding, jadi apabila kita melihat bukan sahaja kita menikmati, Indonesia juga akan menikmati. Tetapi kita akan secara total, kita dan Indonesia, maka barangan komoditi, bila kita katakan komoditi, sawit, getah dan sebagainya, ini akan menjadi lebih murah. Jadi bukannya kata limpahan ini hanya dinikmati oleh Malaysia, tetapi dia juga akan dinikmati oleh serantau. Dan kita lihat apabila khasnya negara-negara Eropah ataupun di negara Amerika Syarikat sendiri, apabila berlakunya kegelinciran ringgit Malaysia menjadi lebih murah, maka mereka akan meningkatkan pembelian. Dan kita adalah sebuah negara yang kita kata negara perdagangan terbuka. Maksudnya kita banyak melakukan perdagangan di mana kita mengeksport bukan saja komoditi, tetapi juga antara ekspor utama kita adalah E&E, electrical and electronic, barangan-barangan elektrik, barangan-barangan elektronik. Ini juga menjadi lebih menarik. Maka apa yang selalunya berlaku adalah peningkatan mendadak disebabkan penurunan ini, maka orang akan menambahkan permintaan terhadap barangan Malaysia. Begitu juga macam saya katakan tadi, inbound tourism. Ismail dan Syahida, inbound tourism, sebab kita dah menjadi destinasi yang lebih menarik dan lebih murah, maka dapat dinikmati, maka pelancong yang akan teringin ke negara lain akan mengubah destinasi. Begitu juga pelancong yang sebelum ini tidak memikirkan untuk datang ke Malaysia, akan memikirkan untuk datang ke Malaysia. Begitu juga mereka yang ingin melanjutkan pelajaran. Maka ini secara totalnya konteks ini, maka kita melihat bahawa rantau ASEAN itu sendiri menikmati limpahan daripada kejatuhan ataupun penurunan nilai mata wang ini. Prof ini kalau boleh kongsi, Amerika Syarikat umpamanya antara negara yang menarik kembali pelaburan mereka, bawa masuk kembali ke negara mereka sendiri, dan ini secara tidak langsung meningkatkan nilai US dollar itu, Prof Rohaini. Jadi bagaimana situasi ini boleh memberi kesan secara langsung dan juga tidak langsung kepada para peniaga terutamanya di Malaysia? Okey, jika kita mengaitkan keadaan ketidakstabilan ringgit Malaysia di dalam sektor perdagangan, kita dapati bahawa sentimen daripada pelabur itu sendiri merupakan satu faktor yang penting dalam ketidakstabilan harga ringgit. Namun begitu, pelabur itu sendiri sebenarnya ada beberapa faktor lain yang lebih penting untuk menyokong keputusan pelabur dalam membuat keputusan untuk melabur di negara kita, seperti pengukuhan ekonomi fundamental yang asas yang kuat dan mampan, dan juga tadbir urus ekonomi yang mampan, serta faktor-faktor lain seperti kos pengangkutan dan juga kos tenaga. So apa yang saya lihat, faktor untuk keputusan pelaburan itu sendiri, sama ada pelaburan daripada Amerika Syarikat ataupun daripada pelabur-pelabur lain, dia hanya tidak bergantung kepada ketidakstabilan nilai ringgit itu sendiri, tetapi ada beberapa faktor yang lebih penting yang juga memberi
konsiderasi oleh pelabur-pelabur untuk datang ke negara kita Malaysia. Okey, Dr. Raini, apabila diceritakan tentang pelabur itu, persaingan di peringkat ASEAN juga amat penting kerana Singapura sudah pun mula membuka ibu kotanya yang baru di Kalimantan. Jadi dengan membawa pelabur-pelabur yang dikatakan sebagai high-tech ataupun berteknologi tinggi, tidakkah ini juga akan memberikan kesan kerana performance ataupun prestasi Singapura pada ketika ini amat baik dan membanggakan, malah Vietnam dan juga Myanmar juga menunjukkan prestasi membanggakan. Jadi apakah adanya ruang untuk kita merebut peluang pelaburan tersebut di negara kita, Doktor? Okey, apa yang kita lihat, kita boleh menganalisakan daripada beberapa konteks seperti konteks global dan juga konteks di persaingan di antara negara ASEAN itu sendiri. So apa yang kita boleh lihat, jika negara ASEAN itu sendiri mendapat mengoffer ataupun menawarkan satu platform pelaburan yang bagus, Malaysia juga boleh mendapat spillover dengan izin spillover pelaburan itu daripada keadaan serantau yang stabil dan juga menekankan kepada kualiti pengeluaran dan juga penggunaan teknologi yang lebih tinggi berbanding dengan pengeluaran yang tertumpu kepada penggunaan tenaga buruk yang lebih. So saya rasa Malaysia masih lagi mempunyai daya saing yang kuat dalam memberi tawaran kepada pelabur-pelabur untuk melabur di negara kita dan juga terutamanya mengambil spillover daripada negara-negara jiran yang juga memberi kompetitif persaingan yang agak tinggi. Okay. Dr. Barum seketika tadi doktor ada menyebutkan berkenaan dengan bagaimana sebenarnya Malaysia, kalau kita lihat dari pandang sudut yang positif daripada kejatuhan nilai ringgit ini, kita boleh menambahkan kemasukan pelancong, pelajar dari luar negara dan sebagainya. Tapi ini tidak boleh bergerak sebelah pihak saja, doktor. Ini perlu bergerak dua pihak, umpamanya di negara China dan juga Malaysia. China sekarang ini sekali lagi Wuhan umpamanya lockdown kerana mereka mengamalkan zero COVID policy. Jadi sekiranya ada kejatuhan nilai ringgit dan kita ada pull factor untuk mengambil ataupun mengajak ke semua mereka yang berada di luar negara, terutamanya pelancong daripada China, tapi mereka tidak boleh keluar untuk melancong. Bagaimana ini kita boleh memandang satu sudut yang positif juga, doktor? Okey, sebelum tu saya ingin sentuh sedikit tentang apa yang Ismail kata tadi. Sedikit kesilapan, bukan Singapura, Indonesia memindahkan ibu negeri ke Kalimantan. Tetapi kita harus juga lihat, Sarawak juga sudah mula merangka. Kalau kita melihat Pelan Pembangunan Sarawak 2030, mereka sudah mula agresif untuk menarik pelabur luar, khasnya di dalam pelaburan-pelaburan seperti teknologi hijau, hidro, angin dan sebagainya. So, balik kepada soalan Syaidah tadi, ingat, dalam konteks kita ni, apabila kita menarik pelabur luar, kita bukan semata-mata mengharap kepada negara China. Kita juga melihat kepada beberapa negara-negara yang lain seperti Timur Tengah dan juga negara-negara Timur Jauh seperti Kazakhstan, Turkmenistan dan juga negara serantau itu. Maka pelan perancangan kita harus menyeluruh. Dan berbalik kepada China, China mengamalkan pelan lockdown ini sebab dia belajar daripada kesilapan lampau. Dia percaya bahawa untuk keluar daripada kepompong ke COVID ini memerlukan tindakan agresif. Dan ini bukan kali pertama, sudah 3-4 kali dia melaksanakan ini dan dia agak berjaya. Jadi kita menjangkakan bahawa lockdown ini adalah sementara dan dianya akan kembali seperti normal atau dinormalisasikan dalam tempoh yang terdekat. Maka kita harus melakukan perancangan daripada sekarang bagaimana kita boleh menarik mereka semua ini agar kita dapat menikmati limpahan daripada kejatuhan ringgit Malaysia. Okey. Doktor, kita juga nak melihat tentang persoalan. Kalau ada juga yang mencadangkan supaya tambatan mata wang ringgit dilakukan sekali lagi, apakah cadangan ini boleh dilaksanakan ataupun relevan untuk dilaksanakan pada ketika ini, Doktor? Bank Negara Malaysia melalui MPC atau Monetary Policy Committee sedang memantau perkara ini. Dan mereka seringkali kalau kita lihat, kita juga menjangkakan satu lagi kenaikan OPR 25 mata asas. Kenaikan OPR ini adalah secara tidak langsung membantu negara mengawal inflasi, mengukuhkan mata wang. Walaupun seringkali disalah tafsir di media-media sosial. Berbalik kepada menambat
Menambat ini adalah satu keputusan yang amat sukar untuk kita lakukan. Yang pertama, kita akan kehilangan kedaulatan ringgit. Apabila kita kehilangan kedaulatan ringgit, maka ringgit tidak akan diperdagangkan seperti biasa. Ringgit tidak akan diterima di luar negara. Maka ada banyak kesan sampingan yang negatif. Sebab itu pihak MPC, pihak Bank Negara, ini pandangan peribadi saya, bukan pandangan Bank Negara, sedang melihat, memantau dan keadaan ini masih boleh dikawal. Unless kita sampai satu ketika apabila ringgit Malaysia merudum tanpa kawalan, mungkin kita terpaksa lakukan. Jadi menambat boleh membantu negara dalam tempoh yang singkat, tetapi dalam tempoh yang lebih jauh dia banyak memberikan kesan negatif. Jadi demi menjaga kedaulatan, demi menjaga kebebasan ringgit Malaysia dan nilai ringgit Malaysia, kita tidak menambat lagi. Dan tetapi Bank Negara masih melakukan program intervensi yang lain, meningkatkan OPR. Sebab bila kita meningkatkan OPR, ini akan meningkatkan kadar faedah atau kadar keuntungan, secara tidak langsung menurunkan penawaran wang pertama. Kedua, ini akan menyebabkan kita menjadi destinasi menarik untuk aliran masuk tunai daripada luar. Dan secara tidak langsung harga barangan akan terkawal hasil daripada penawaran wang yang rendah, dan juga ringgit Malaysia akan kembali kukuh dengan pengaliran aliran masuk. Jadi kita harus bersama-sama mendukung apa saja dilakukan oleh Bank Negara buat masa ini demi untuk memastikan kelestarian ekonomi jangka panjang. Prof. Dr. Rohaini sendiri, kalau boleh kongsi, bila kita bercakap berkenaan kejatuhan nilai ringgit ni, ada yang memberikan cadangan untuk kita berbelanja dengan lebih banyak domestically secara tempatan ini, beli barangan tempatan, melancong di kawasan-kawasan negara kita sendiri. Pandangan Prof. Dr. sendiri berkenaan dengan situasi bagaimana dengan cara berbelanja di dalam negara ini boleh membantu kita untuk menjaga kestabilan nilai ringgit itu? Okey, baik Syuhada. Berdasarkan kepada cadangan tersebut, secara umumnya kita dapati bahawa jika perbelanjaan itu berlaku di dalam domestik, bermaksud tidak ada kaitan secara langsung dengan prestasi nilai ringgit tersebut. Namun begitu, bagi saya masyarakat harus berbelanja secara praktikal, di mana perbelanjaan itu ditumpukan kepada perbelanjaan asas dan juga perbelanjaan yang non-essential perlu juga dibuat berdasarkan kepada perbelanjaan yang menambahkan nilai kepada pengguna itu sendiri. Terutamanya kepada golongan, sebab di negara kita ada berbagai golongan yang mempunyai sektor ataupun tier income pendapatan yang berbeza. So secara conclusionnya perbelanjaan itu harus berlaku secara berhemah, sama ada di dalam negara untuk merancangkan lagi kegiatan ekonomi yang tidak secara langsungnya berkait dengan prestasi nilai mata wang itu sendiri. Okey, Dr. Baharum, mungkin ini agak remote sedikit ya, tapi kalau kita lihat tindakan kerajaan dalam jihad menangani inflasi untuk menghapuskan EP import bagi ayam ataupun untuk mendapatkan bekalan dan juga mengurangkan harga ayam, tidakkah tindakan ini kalau kita memansuhkan EP import itu akan memberikan lebih banyak persaingan supaya harga-harga yang lebih murah yang dapat diimport dan kita tidak bergantung kepada satu-satu destinasi untuk mengimport, dan ini akan memberikan kelebihan kepada pengguna juga? Okey, kadang-kadang kita memang kalau kita lihat apabila kita memperkenalkan AP import ini, maka kita flood the market dengan barangan yang lebih murah. Tetapi kadang-kadang kita ada keutamaan yang kita nak memberikan. So keutamaan buat masa ini adalah kita harus memberi keutamaan kepada pengeluar tempatan untuk kembali kukuh bertapak. So mungkin pada masa ini adalah lebih sesuai kita memberikan bantuan, sokongan, dokongan kepada pengeluar tempatan yang baru nak mengukuh kembali, dan apabila sampai satu ketika nanti kita imbangkan balik dengan membantu pengguna. Jadi ini adalah bagi saya satu perancangan jangka pertengahan di mana kadang-kadang kita terpaksa memilih prioriti. Jadi mungkin prioriti pada masa ini adalah untuk membantu pengeluar dahulu demi memastikan kelancaran kelestarian. Sebab apa yang mereka khawatiri adalah apabila kita flood the market buat masa ini dengan AP import dan barangan yang lebih murah, dikhawatiri mereka yang pengeluar tempatan terpaksa gulung tikar. Jadi dalam jangka masa panjang
kita juga akan mengalami. So kadang-kadang apabila melakukan sesuatu polisi, mungkin keadaan tu kelihatan seperti tidak adil, tetapi kita harus melihat daripada konteks yang lebih luas di mana kita kata priority. Jadi insya-Allah saya rasa itu adalah perancangan di mana untuk mengukuhkan pengeluaran tempatan, memastikan food security kita adalah berada pada tahap yang baik dan kemudian dibantu pula pengguna insya-Allah. Ya, insya-Allah antara imbangan ekonomi pengguna dan juga ekonomi negara secara domestik, kedua-duanya perlu ada pertimbangan dan juga timbang tara yang lebih adil. Terima kasih Dr. Baharun dan juga terima kasih Dr. Raini kerana bersama dengan kami. Kita bercerita tentang kadar tukaran mata wang dan juga nilai ringgit dan juga kesannya kepada harga barang serta pengguna. Sudah pastinya ini mungkin memanfaatkan sekiranya seperti yang dikatakan Syuhada tadi, kita mengamalkan melancong dalam negara menggunakan barangan tempatan dan juga menyokong produk-produk tempatan untuk memastikan aliran keluar itu tidak menjadi lambakan apabila kita ingin menjaga nilai mata wang kita di peringkat domestik. Dan juga perlu diingat Bank Dunia ada menyatakan akan berlaku pengucupan ekonomi pada tahun 2023 dengan kejatuhan nilai ringgit lagi. Saya rasa ini adalah masa sesuai untuk kita semua berjaga-jaga, untuk berhati-hati, sentiasa menjaga struktur kewangan kita untuk menghadapi masa hadapan. Selepas